Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Saya sekarang berada di Pulau Nami, Korea Selatan, dalam misi menguji pandu Pro 2 Alza. Ya, Alza lagi, tak ada kata lain ke? Okey, benda tengah famous kan, kita kenalah buat review. Tapi hari ni kami tak buat review pasal features lah, pasal benda-benda tu semua, sebab ramai orang dah buat, kami pun dah buat. Hari ni kita nak cerita tentang handling dia, tentang comfort dia, tentang pengendalian dia. Okey, sebenarnya kepada anda di luar sana yang belum lagi menekan butang subscribe, butang lonceng, butang like, butang share dan follow lah Facebook, Instagram dan juga TikTok Mekanika. Sebenarnya kita orang ada dekat Kelantan, Pulau Nami Kelantan. Nampak tak? Cantik dia orang maintain tempat ni, pulau ni kan. Okey, pokok-pokok dia kan. Okey. Kalau kita bercakap tentang MPV kecil, compact, 7-seater ni, memang saya tak nafikan ada banyak dalam pasaran. Ada BRV, ada Arus, ada Expander. Wah, ada Veloz nak datang lagi. Dan yang ini yang terbaru lah kan, Alza. Kami ni dalam misi konvoi test pandu uji Pro 2. Maksud kita datang dalam grup lah. Semalam kita gerak daripada Pro 2 HQ dekat Rawang sana ke sini, Kota Baru, Kelantan. Tapi kita ikut jalan yang paling jauh. Okey. Daripada Rawang, kita orang masuk Batang Kali, lalu jalan belakang, berbukit-bukit, corner turun naik bukit, Batang Kali, naik ke Gotong Jaya, daripada Gotong Jaya turun, baru masuk dekat LPT. Daripada LPT straight pergi Kuantan. Okey, kita keluar kat Kuantan, kita lunch dekat situ, lepas tu kita masuk balik semula dekat exit Kuantan tadi. Terus ke Terengganu, keluar dekat Gemurut, lepas tu lalulah Setiu, Jertih, Pasir Putih dan sampailah ke Kota Baru. Total perjalanan 651 km dan total jam yang kita drive semalam average dalam 8 jam ke 9 jam. Ya. Itulah dia tuan-tuan yang dilalui oleh penduduk-penduduk Pantai Timur, especially Kota Baru. Tahulah, saya pun dulu memang saya rajin balik Kota Baru time raya time apa. Memang horror dan saya rasa okey, untuk Alza ini pun macam mana yang kami drive semalam, begitulah juga bakal pembeli set kita yang orang Kelantan, dia duduk dekat KL, duduk dekat Klang Valley semua kan. Dia orang nak balik raya, dia orang akan guna kereta yang sama dan mungkin laluan yang sama. Tapi saya rasa majoriti akan gunakan laluan Gua Musang tau. Okey. Yang itu kita nak cerita tentang hari ni. Dalam perjalanan semalam, boleh kata 90% hujan sepanjang perjalanan. Hujan ni, dia tak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau hujan dekat jalan berbukit, naik atau turun bukit, itu adalah masalah. Saya jalan Batang Kali, Kuala Kubu, Gotong tu, saya agak familiar. Untuk motor ke, untuk kereta ke. Kalau Alza lama saya, masa tayar lama Silverstone memang bersilat. Break sikit skidding. Kita corner lebih sikit merayap dah dia. Lepas tu saya tukar tayar Toyo Energy dengan Toyo CR1. Okey sikit. Tapi still itu kereta teknologi lama yang dia tidak ada langsung bantuan elektronik memandu. Maksudnya active safety system tu dia tak ada. Macam ESC apa semua tu dia tak ada. Berbeza dengan kereta ni. Dia ada benda-benda tu dan chassis dia baru. Dia chassis DNGA baru dan juga suspension yang baru. Tuning dia 100% baru. Okey, kalau boleh buat perbandingan. Mungkin ada orang yang akan tanya dan saya akan jawab berdasarkan perspektif saya sebagai pengguna Alza yang paling setia dalam Malaysia. Saya mungkin pakai total mungkin 12-13 tahun. Okey. Kalau kita compare Alza yang baru ni, katakan yang ini kita letak 10 markah dari segi dynamic handling. 10 markah. Alza lama tu agak-agak dapat apa. Saya rasa saya akan bagi paling tinggi 4,5 je. Bayangkan jauh tak beza. Ya, ini teknologi yang memang jauh berbeza dengan Alza yang paling lama. Alza lama tu sebenarnya dia tersekat mungkin 2 atau 3 generasi ke belakang. Terlalu kuno kalau kita bandingkan dengan Alza yang baru ni. Tapi adakah ia perfect? Adakah ia sempurna?
Tidak, ya, dia tidak sempurna. Tapi untuk sebuah MPV compact 7-seater dengan full features, full safety pada harga RM75,000, dia menghampiri tahap sempurna tu. Jadi kalau saya boleh buat conclusion tentang dynamic dan juga comfort. Okey, dia ada beza sebenarnya kalau kita bercerita dari sudut orang yang terlalu menceritakan detail tentang handling. Tapi saya percaya ramai orang yang beli kereta ni dia tak peduli dan tidak faham pun apa yang orang lain cerita. Jadi kita cerita benda yang basic dulu. Okey. Kereta ni dibuat atas platform moden di NGA. Platform dia ni memang sedap. Okey, bila kita bawa kereta tu kita rasa steering tu sangat precise dan kita rasa chassis tu dia ikut sebagaimana yang kita nak. Chassis tu dia cukup rigid. Chassis yang lama tu dia kita tak tahu weak point dia dekat mana. Kita nak ke kiri dia bergoyang-goyang. Kita nak ke kanan dia bergoyang-goyang kan. Tapi yang ini untuk sebuah MPV, kita kena ingat di NGA ni platform yang bagus, tapi bila dia stretch untuk jadikan 7-seater, itu adalah satu challenge kepada engineer. That's why dia compromise dekat suspension. Kalau tanya saya kata lembut. Ya, saya rasa suspension dia sedikit lembut berbanding dengan Alza sebelum ni, tapi dia compromise dengan chassis yang bagus dan precise steering tu. Okay, steering ni kalau kita bawa dengan steering Alza tu kita rasa sangat ringan steering dia. Yang ni kita rasa that steering tu berat dan dia ikut mana yang kita nak pergi tanpa perlu bersilat-silat. Belakang ni pun ikut je. Itu dari segi layman term. Untuk orang yang terlalu memikirkan, okey, body roll lah itu. Orang macam ni, dia tak boleh beli MPV. Dia kena beli kereta biasa. Power dia macam mana? Bergantung daripada mana anda datang. Kalau anda datang daripada Beza, daripada Myvi, daripada Alza lama, insya-Allah anda tidak akan komplain. Ya, anda tidak akan komplain. Tapi kalau anda datang daripada kereta-kereta yang mungkin X70 ke X50 ke, itu ada satu masalah. Kalau datang daripada Activa pun ada sedikit masalah. Kereta ni feel sedikit sluggish. Tapi kita kena ingat, ini adalah family car. Orang tidak akan bawa laju sepanjang masa. Tidak akan memotong macam orang gila. Kita kena bawa secara berhemat sebab ia MPV. MPV ni kita bawa bini, bawa anak, bawa mentua semua. Bawalah macam manusia. Jangan bawa terlalu sembrono, berbahaya. Untuk power, saya memang tidak ada komplain. Betul, akan ada orang cakap kurang power apa semua. Dia kena tanyalah dulu dia bawa kereta apa. Saya bawa Alza. Saya rasa okey, tak ada masalah. Semalam sebenarnya perjalanan kita orang tu agak rushing. Jadi kebanyakan highway tu memang kita orang rembat. Betul, kita orang full throttle bila masa ada kosong. Saya bawa semalam paling laju 182 km sejam. Ya, saya mengaku yang tu. Okey, Alza lama saya paling tinggi dia naik 175, dekat-dekat 18 macam tu lah. Tapi termenung jugalah dia naik. Pada kelajuan itu, pada kelajuan tinggi kan, untuk yang baru ni kita masih relax. Kita masih relax memegang steering, boleh predict dia nak ke mana, nak melompat ke apa kan. Tapi yang lama kalau 170 lebih tu, kita dah kena bersilat dah nak pegang steering. Dia dah bergoyang-goyang, bergegar-gegar apa. So kita kena konsentrasi 300%. Itu beza dia. Laju sama laju kan, tapi fokus kita kurang dekat yang baru ni. Effort kita, skills kita mungkin tak perlu lebih tinggi berbanding dengan yang lama. Tapi kita kena ingat, ini MPV. Jangan bawa laju macam tu. Bahaya. Sangat bahaya. Kita tak boleh predik apa yang akan berlaku. Tiba-tiba nak break ke, tiba-tiba ada kambing melintas. Nampak ada dengar bunyi kambing tadi. Consumption macam mana? Yang itu kita tak boleh komen pada hari ni sebab semalam memang rembat gila. Saya boleh tunjuk resit minyak tu kalau nak tengok. Memang banyak kali kita orang isi minyak sebab memang semalam memang tidak economical pengalaman. Yang itu nanti Brian Pak An akan buat video lagi satu untuk cerita pasal consumption. Pasal MVH, saya rasa start daripada Activa, kereta-kereta Pro 2 dah level sama dengan kereta lain. Sebelum ni dia bawah daripada kereta-kereta lain kan. So dia on level lah dengan kereta-kereta yang ada dalam pasaran pada harga dia. Kena ingat pada harga dia. Janganlah nak compare dengan kereta-kereta 100,000 lebih. Tak padan lah kan. Okey, jadi itulah saja pada kali ini. Kepada set-set kita di luar sana, set Kelantan tu, support lah sikit. Anda yang belum lagi menekan butang subscribe, tekanlah butang subscribe, butang lonceng, butang like. Okey, ingat tu, set kita jangan pecah.